Okey, hari ni kita nak sambung tajuk pengembangan dan pengucutan jirim. Okey, kita akan tengok hasil pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan bagaimana haba menyebabkan pengembangan dan pengucutan pepejal, cecair dan gas. Macam cikgu tunjuk gambar balon tadi kan. Bila ada api, jadi ada haba dan berlakunya pengembangan gas, balon udara pun boleh naik ke atas. Okey, yang kedua, menyatakan 3 contoh kegunaan pengembangan dan pengucutan jirim dalam kehidupan harian. Okey. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu ingat balik, jirim ada 3 jenis. Yang pertama pepejal, yang kedua cecair dan yang ketiga ialah gas. Okey, cikgu tunjuk satu lagi video. Lana sedang membuat jus buah. Dia mengeluarkan satu bekas kub ais dari peti sejuk beku dan meletakkannya di atas meja semasa menyediakan jus. Apabila Lana mengeluarkan kub ais dari bekas untuk dimasukkan ke dalam jus buahnya, sesetengah kub ais telah cair. Ini mungkin disebabkan cuaca panas di luar. Selepas menggunakan kub ais, Lana mengisi bekas dengan air dan memasukkannya semula ke dalam peti sejuk beku. Selepas seketika, air menyejuk dan menjadi ais. Jirim seperti pepejal, cecair dan gas mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Air mengembang apabila diletakkan dalam persekitaran yang panas dan isi padunya bertambah. Tetapi, apabila air diletakkan dalam persekitaran yang sejuk, air mengecut dan isi padunya berkurang. Satu jongkong emas menjadi lebih besar apabila dipanaskan. Apabila disejukkan, jongkong emas menjadi kecil semula. Merkuri dalam termometer mengembang apabila panas. Pengembangan merkuri menyebabkan paras merkuri menaik. Apabila persekitaran menjadi lebih sejuk, merkuri mengecut dan parasnya menurun. Gas berkelakuan dalam cara yang sama seperti pepejal dan cecair apabila dipanaskan dan disejukkan. Bola pingpong yang kemik boleh dikembalikan ke bentuk asalnya apabila direndam di dalam air panas. Udara di dalam bola pingpong menyerap haba daripada air panas dan mengembang. Apabila udara mengembang, ia menolak keluar dinding dalam bola itu. Bola itu kembali ke bentuk sfera asalnya. Okey. Okey, yang mau masuk tulis nama dengan kelas, tulis nama penuh dan kelas. Okey, apa yang kamu dapat tengok dekat video ni? Bila sesuatu pepejal dipanaskan, dia akan mengembang ke mengecut? Mengembang. Bagus. Okey, bila disejukkan, dia akan Mengecut. mengecut. Pandai. Okey. Dekat sini kamu tengok pepejal, cecair dan gas. Okey, konsep dia sama je. Bila dipanaskan, dia akan mengembang. Bila disejukkan, dia akan mengecut. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, pengembangan pepejal. Apa yang berlaku bila pengembangan pepejal? Yang pertama, zarah akan bergetar dengan lebih cepat. Okey, yang kedua, jarak antara zarah bertambah. Yang ketiga, isi padu pepejal bertambah dan pepejal mengembang. Okey, kalau kamu tengok gambar ni, tengok sebelum dipanaskan, zarah bergetar dengan biasa, dengan perlahan dah. Bila kita panaskan, zarah bergetar dengan lebih laju. Okey, ada garis-garis kat sini, zarah bergetar dengan lebih laju. Okey, contoh dia. Okey, tengok sini. Okey, ini gambar sebelum
zarah pepejal dipanaskan. Okey, di pepejal, dalam pepejal tu ada zarah-zarah tapi kita tak boleh tengoklah dengan mata kasar. Untuk pepejal, zarah-zarah, kedudukan zarah-zarah ialah rapat-rapat. Okey, bila cikgu letak api bawah pepejal, kan dia dah panas kan, okey, dia dapat haba, zarah pepejal akan zarah bergetar dengan lebih laju ke perlahan? Zarah bergetar laju ke perlahan? Laju. Laju. Okey, bagus. Okey. Okey, bila kita panaskan pepejal, zarah bergetar dengan lebih laju. Okey, bila lebih laju, jarak antara zarah bertambah ke berkurang? Bertambah ke berkurang? Berkurang. Bertambah. 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 Okey, pandai. Okey, bertambah tu maksudnya jarak antara zarah ni semakin jauh. Okey, contohlah cikgu kamu suruh kamu berdiri sebelah kamu kan. Okey, jarak antara zarah bertambah tu maksudnya tunjuk. Okey, dia semakin jauh. Jarak antara zarah bertambah semakin jauh. Okey, maknanya kamu injak jauh daripada kawan. Okey, itu maksud dia. Okey, faham tak? Jarak zarah bertambah ni macam mana? Makin jauh kan makin dekat? Makin jauh kan makin dekat? jauh. Makin jauh. Makin jauh. Baik. Okey, lepas tu isi padu pepejal akan bertambah ke berkurang? Tambah. Bertambah. Okey, bagus. Okey. Okey, kita tengok pepejal bila dipanaskan, zarah bergetar lebih laju. Jarak antara zarah dan isi padu pepejal akan bertambah. Dua-dua akan bertambah. Okey. Isi padu pepejal bertambah dan pepejal akan mengembang ke mengecut? Mengembang. Mengembang. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita tengok bila pepejal disejukkan. Okey, apa jadi bila dia disejukkan? Okey, bila berlakunya pengecutan pepejal, zarah akan bergetar dengan lebih perlahan. Okey, kalau tadi laju, bila kita panaskan zarah bergetar dengan laju, kalau pengecutan dia akan bergetar dengan lebih perlahan. Okey, konsep dia terbaliklah dengan pengembangan tadi. Kalau tadi laju, sekarang ni perlahan. Okey, jarak antara zarah berkurang, isi padu pepejal berkurang dan pepejal mengecut. Okey, tengok sini. Zarah bergetar dengan lebih perlahan. Okay. Jarak antara zarah berkurang ke bertambah? Berkurang. Berkurang. Okey, bagus. Okey, tengok. Okey, lepas dipanaskan, cikgu sejukkan. Cikgu letak ais. Okey, zarah akan bergetar dengan lebih perlahan. Jarak antara zarah berkurang. Okey, bila jarak antara zarah berkurang, dia duduk rapat-rapat ke jauh-jauh? Rapat-rapat.
rapat-rapat. Okey, bagus. Okey. Dia akan duduk rapat-rapat dengan kawan dia. Okey. Okey, lepas tu isi padu pepejal berkurang ke bertambah? Okey, tengok. Dia terbalik. Kalau tadi bertambah, yang ni Berkurang. berkurang. Okey, pandai. Berkurang pepejal akan Mengecut. mengecut. Okey, bagus. Okey, faham setakat ni? Faham. 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 Okay. Bagus, bagus. Okay. Sekejap. Okey, kita tengok aplikasi pengembangan dan pengecutan pepejal. Okey, contohlah kalau kita kat sekolah, kita boleh pergi makmal lah, kita boleh buat eksperimen ni kan. Okey, ini gambar berbola logam yang kita panaskan. Okey, cikgu letak api bawah ni, bila kita panaskan berbola logam, apa yang jadi? Dia akan mengembang ke mengecut? Berbola logam ni Mengembang. Okey, bila mengembang maksud dia sel dia besar lah kan. Okey, bila sel dia besar, berbola logam ni dia tak muat nak masuk dalam gegelung. Okey, apa yang jadi bila cikgu sejukkan pula? Bila cikgu sejukkan berbola logam, Mengecut. dia akan mengecut. Sel dia jadi kecil dan muat masuk dalam gegelung. Okey, cikgu tengok, cikgu nak tunjuk video. Belajar buat magic, biar betul. Eksperimen apa yang dibuat oleh pelajar cikgu seorang ni? Cikgu, hari ni saya ada buat magic. Selepas saya rendam penutup botol madu dalam air panas, penutup tu boleh dibuka dengan senang. Magic kan cikgu? Tapi kan saya tak tahu sebenarnya macam mana boleh jadi macam tu. Itu pengembangan pepejal, bukannya magic. Kita kan dah buat amali pengembangan dan pengecutan jirim. Zarah-zarah di dalam pepejal bergetar pada kedudukan tetap. Apabila pepejal dipanaskan, zarah-zarah bergetar dengan lebih cepat dan jarak antara zarah bertambah. Hal ini menyebabkan isi padu pepejal bertambah kerana pepejal mengembang. Sebaliknya, apabila pepejal disejukkan, zarah-zarah bergetar dengan lebih perlahan dan jarak antara zarah berkurang. Hal ini menyebabkan isi padu pepejal berkurang kerana pepejal mengecut. Berbola logam yang dipanaskan tidak dapat melepasi gegelung kerana mengembang dan apabila disejukkan dapat melepasi gegelung kerana telah pun mengecut. Penutup botol yang direndam dalam air panas tadi mengembang. Three, two, one.
Okey, nampak tak video tadi? Apa yang cikgu tunjuk kat video tadi? Eksperimen apa tadi? Okey, apa yang jadi bila kita panaskan berbola logam? Okey, kalau tak mau cakap tulis dekat chat. Mengembang. Okey, dia mengembang kan? Okey, bila mengembang, apa yang jadi, dia tak boleh masuk ke dalam, kita panggil apa? Gegelong tu. Okey. Bila disejukkan, dia akan Mengecut. mengecut. Saiz dia akan kecil dan dia boleh masuk ke dalam logam. Okey. Seterusnya kita tengok pengembangan cecair dan juga gas. Okey. Dia sama je macam tadi. Okey, cikgu nak seorang baca. Okey, Faris tolong baca Faris. Faris? Faris ada? Ada. Okey, Faris baca sah. Zarah bergetar dengan lebih cepat. Zarah antara zarah bertambah. Isi padu cecair dan gas bertambah. Cecair dan gas mengembang. Okey, bagus. Terima kasih Faris. Okey, sama je macam tadi. Zarah bergetar dengan lebih cepat. Jarak antara zarah bertambah. Isi padu cecair dan gas bertambah. Cecair dan gas mengembang. Okey. Bila dia mengecut, dia akan terbalik dengan pengembangan tadi. Zarah bergetar dengan lebih perlahan, jarak antara zarah berkurang, isi padu cecair berkurang dan cecair dan gas mengecut. Okey. Okay, contoh dia kita boleh tengok aplikasi pengembangan dan pengecutan cecair dan gas. Okey, kat sini ada keralangkun. Okey, bila cikgu panaskan, paras air akan meningkat apabila keralangkun dipanaskan. Okey, untuk aplikasi pengembangan gas, cikgu ada belon, cikgu letak dekat penutup bahagian ni lah kan, penutup botol ni. Bila cikgu panaskan, zarah-zarah gas akan mengembang. Okey, cikgu tunjuk video game. Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita akan sambung dengan tajuk yang sama, pengembangan dan pengecutan. Okey, mula-mula kita akan masukkan air panas atau keralangkun dengan salur kaca dan air berwarna dimasukkan ke dalam besen yang berisi air panas. Okey, ini berkaitan dengan menyiasat kesan haba terhadap air berwarna. Okey, kita perhatikan paras air berwarna. Tengok, apa tu? Awak nampak kan? Aras air berwarna semakin menaik ataupun meningkat. Okey, nampak? Okey, kenapa dia terjadi? Bagaimana? Kenapa? Sebab apa? Okey, sebab air berwarna tu menerima haba. Jadi, dia mengembang ataupun cecair tadi air berwarna itu mengembang apabila menerima haba. Okey, faham tak? Okey, kita ulang ya. Bila kita masukkan air panas tadi, air berwarna tu, paras air dia semakin menaik. Okey, sekarang kita tukarkan, kita angkat atau kita alihkan keralangkun ke dalam besen berisi air sejuk ataupun berair. Okey, kita tengok, perhatikan perubahan pada aras air berwarna dalam salur kaca. Perhatikan betul-betul, tengok apa yang terjadi. Nampak kan? Okey, awak nampak kan semua? Okey, aras air berwarna semakin menurun. Okey, ini bermaksud bahan akan mengecut apabila kehilangan haba. Kesimpulan bagi tajuk ini, bahan mengembang apabila menerima haba dan bahan mengecut apabila kehilangan haba. Okey, kita tengok video tadi. Apa yang jadi apabila keralangkun tu menerima haba? Cecair akan mengembang ke mengecut? Okey, yang ni Mengembang. kita check. Mengembang. Okey.
Bila dia mengembang, paras air meningkat ke menurun? Meningkat. Meningkat. Okey, yang lain kalau nak jawab, okey tolong jawab sekali, okey. Okey, bila sejukkan cecair akan Mengecut. Mengecut. Okey, bagus. Okey, bahan mengecut apabila kehilangan haba. Okey, jadi paras air pun dia akan turun ke naik? Menurun. Turun. Okey, bagus. Okey, setakat ni jelas tak? Faham tak setakat tu? Faham. Faham. Okey, yang lain faham tak? Faham tak yang lain? Faham. Faham. Okey, bagus. Kalau tak faham, terus bagi tahu cikgu. Okey. Okey, satu lagi video cikgu nak tunjuk aplikasi pengembangan gas. Yang ni ada gambar belon. Okey. Okey, cikgu ada share link ni, Mentimeter ni. Kamu try buka. Boleh buka tak? Boleh buka, cuba beritahu cikgu. Boleh ke tak? Boleh buka tak? Boleh? Boleh, okey. Soalan cikgu, okey kamu dah tengok dah kan? Cikgu tunjuk gambar yang bila cikgu panaskan air panas letak dalam mangkuk, lepas tu ada belon kan? Lepas tu belon tu mengembang. Okey, cikgu nak kamu tulis apa yang berlaku, apa pemerhatian kamu terhadap video tu. Faham tak soalan cikgu? Okey, contoh kan bila kamu tekan link, okey keluar macam ni kan. Okey, contoh. Okey, lepas tu kamu tulis lah. Belon mengembang kerana menerima haba. Belon mengembang. Okey, tak boleh. Okey. Belon mengembang. Okey, so dia akan keluar dekat sini nanti.
Belon mengembang. Lepas tu, okey, tulis. Sebab dia menerima haba. Okey, kamu tulis kat sini, nanti dia akan keluar dari sini. Okey, dia akan menerima haba. Okey, tak apalah cikgu tulis. Okey, bila berlakunya pemanasan, okey, zarah-zarah akan bergetar dengan lebih laju ke perlahan? Cepat tulis. Laju. Okey, zarah bergetar dengan lebih laju. Bergetar. Okey, zarah bergetar lebih laju. Okey, jarak antara zarah bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah. Okey, yang ni mana ni? Jawab tak? Okey, cikgu bagi nama lah. Okey, jawab je. Adib Hafizi ada tak? Adik Irfan? Hakim ada Hakim? Ya, ya. Okey. Bila berlaku pemanasan, isi padu gas bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah. Okey, bagus. Syahmi Aziz? Ada cikgu. Okey, Syahmi Aziz. Bila berlakunya pemanasan, belon tu mengembang ke mengecut? Berkembang. Mengembang. Okey. Okay, seterusnya kita tengok kita tengok kegunaan pengembangan dan pengecutan dalam kehidupan harian. Okey, yang pertama kita tengok termometer. Okey, dalam termometer ni ada merkuri. Merkuri di dalam termometer ialah sejenis konduktor haba yang boleh mengembang dan mengecut. Okey, bila cikgu letak api bawah, cikgu letak penunuh Bunsen, okey, cikgu nyalakan api, merkuri akan mengembang dan suhu dia akan naik ke turun? Naik. Naik. Okey, bagus. Okey, bila cikgu sejukkan, konduktor merkuri mengecut dan suhu akan menurun. Okey, seterusnya kita tengok landasan kereta api. Okey, contoh kamu tengok dekat landasan kereta api kan. Okey, dekat bahagian tengah ni ada ruang. Okey, kenapa dia tak buat rapat-rapat? Sebab bila waktu panas, landasan akan mengembang ke mengecut? Mengembang. Mengembang. Okey, bila mengembang, sebab tu dia kena ada ruang. Okey, landasan kereta api mempunyai ruang kecil antara penyambung rel untuk membolehkan pengembangan landasan pada cuaca panas. Okey, contohlah kalau tak ada ruang antara ni, dia buat berapat, apa akan jadi? Dia akan bengkok. Okey, dia akan bengkok dan bertindih. Bila bengkok dan bertindih, bila kereta api lalu, mungkin dia akan dia punya tayar tu mungkin tergelincir dan menyebabkan aksiden. Okey, jadi orang yang buat landasan kereta api ni dia dah fikir dah. Okey, bila waktu panas besi akan mengembang, landasan kereta api akan mengembang. Jadi dia dah buat ruang dekat tengah-tengah ni. Okey, seterusnya kita tengok jabatan keluli. Okey, dekat jambatan keluli, dekat bahagian hujung ni ada penggolek. Kenapa dia tak penggolek? Okey, sebab bila waktu panas jabatan akan mengembang. Okey, dia dengan adanya penggolek ni dia akan membenarkan jabatan ni mengembang. Okey, bila panas penggolek ni akan bergerak dekat bahagian sini. Okey, dia akan bergerak dekat bahagian kanan dan ada ruang lah dekat sini.
Okey, bila waktu sejuk dia akan undur balik. Okey, seterusnya kita tengok penggerak kebakaran. Okey. Dalam penggerak kebakaran ni ada jalur dui logam. Jalur dui logam tu maksudnya ada 2 logam. Okey, ada kuprum dan besi. Okey, jalur dui logam yang digunakan dalam peralatan bergantung pada pengawal aturan suhu. Okey, ingat pengawal aturan suhu. Okey. Jalur logam ini diperbuat dari 2 jalur logam yang berbeza yang akan mengembang dan mengecut pada kadar berbeza. Okey, sistem penggerak kebakaran direka supaya litanya tidak lengkap pada suhu bilik. Okey, kamu tengok kat sini. Dia punya lita. Okey, apabila lita terdedah kepada haba yang disebabkan oleh kebakaran. Okey, contohnya satu tempat tu terbakar kan. Okey. Bila terbakar dia akan menerima haba. Okey, dekat sini ada dua logam, kuprum dan besi. Okey. Tengok bahagian atas ni kuprum. Kuprum dia akan mengembang lebih cepat berbanding besi. Okey, bila dia mengembang lebih cepat, dia akan membengkok. Okey. Dia akan mengembang dan bengkok. Dia akan tolak, kuprum akan tolak besi kena dekat skru sentuhan. Okey, bila dah kena, lita ni pun dah lengkap. Okey, jadi bila keadaan ini akan melengkapkan lita sistem dan membunyikan penggerak. Okey, faham tak setakat ni? Faham kalau cikgu terang ni? Faham tak? Faham. Faham. Okey. Apa yang kamu faham? Okey, dekat sini ada 2, kuprum dengan besi. Kuprum ke besi yang cepat mengembang? Kuprum. Kuprum. Okey, bila dia mengembang, okey, apa yang jadi? Dia akan tolak besi ni kena dekat skru sentuhan. Okey. Bila dia dah sentuh skru sentuhan, apa yang jadi? Lita ni akan jadi lengkap ke tak lengkap bila dia dah sentuh? Lengkap. Lengkap. Okey, bagus. Okey, bila dah lengkap dia akan membunyikan penggerak. Okey, macam itulah penggerak kebakaran berfungsi kalau kita tengok lita. Okey, contoh kalau kabel elektrik. Okey, contoh kalau kamu jalan dekat luar kan, kamu tengok kabel elektrik. Okey, kamu perasan tak dia punya kabel ni dipasang macam orang kata kendur lah, macam longgak lah, dia tak pasang tegang. Okey, kenapa dia pasang macam ni? Kabel dipasang longgak antara tiang supaya kabel boleh mengembang pada hari panas dan mengecut pada waktu malam. Okey, apa jadi kalau contohlah dia buat kabel elektrik ni tegang? Kalau dia tak buat longgak, bila waktu panas akan jadi apa? Putus. Mungkin dia akan putus. Okey, bagus. Okey. Okey, cikgu ada soalan kat sini. Okey, kamu tahu tak tin yang macam botol kaca yang macam sos Prego tu kan? Okey, nanti kamu pernah tengok kan? Okey, bila mula-mula kita nak beli susah kan nak buka kan? Dia sangat ketat lah bagi cikgu. Dia susah nak buka. Bagaimana Puan Jen ingin membuka penutup bekas kaca yang ketat? Okey, macam mana dia nak buat? Rendam dalam air panas. Okey, bagus. Ramai yang dah tahu. Okey. Nak rendam tu macam mana? Rendam penutup dia. Rendam penutup dia. Okey, pandai. Okey, cikgu tunjuk video dia. Pernahkah anda mengalami situasi berikut? Susahnya nak buka penutup botol ni. Boleh bagi idea macam mana nak buat? Oh, senang je. Cuba masukkan ke dalam air panas dan lihatlah hasilnya sebentar lagi. Few moments later. Selepas penutup botol direndam di dalam air panas, ia mengembang.
dan banyak ruang yang terhasil di antara penutup botol dengan botol, menyebabkan ia senang dibuka. Dah berjaya buka penutup botol. Okey, solusinya ialah Puan Jane perlu merendam penutup botol kaca dalam air panas. Penutup botol akan mengembang, lebih banyak ruang terhasil antara penutup dan bekas kaca bila dah mengembang, jadi akan senang buka. Okey. Seterusnya, okey. Macam mana kita, kita tengok bola pingpong ni kemek. Macam mana kita nak bentuk asal dia balik? Faham tak? Rendam air panas Rendam juga. air panas. Okey, bagus. Okey, kita kena rendam dalam air panas. Okey, apa yang jadi bila kita rendam dalam air panas, udara akan mengembang dan bola pingpong kembali ke bentuk asal. Okey, jelas setakat ni? Faham tak? Faham. Okey, bagus. Okey, kita akan main game. Okey, buka Bluecard. Cari macam ni, Bluecard. B-L-O-O-K-E-T. Lepas tu, play Bluecard. Okey. Set. Mana dia? Okey, buka Bluecard dulu. Sekejap. Sekejap lah. Kenapa tak boleh ni lah? Sekejap. Sekejap lah. Mana dia punya kod lah? Sekejap. Tak boleh lah. Sekejap lah.
Okey, kita jawab Amal lah. Okey, tengok soalan pertama. Okey, ruang di antara landasan kereta api membolehkan landasan tempat kosong pada hari tempat kosong. A. Mengecut panas, B. Mengembang panas, C. Mengembang sejuk. Jawapan dia. B. 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 Okey, cikgu nak panggil nama set. Okey, cikgu bagi nama, respon ya. Syahmi Haziq. Ada cikgu. Okey, Syahmi Haziq tengok soalan ni. Okey. Sesuatu bahan dikatakan mengembang apabila A. Menerima haba, B. Membebaskan haba. A. A. Okey, tengok jawapan Syahmi. Okey, bagus. Okey, lepas tu siapa lagi? Amal Mukri. Ya cikgu. Okey. Okey, apakah yang akan berlaku apabila sesuatu bahan itu mengecut? A. Saiz dan isi padunya tak berubah. B. Saiz dan isi padunya bertambah. C. Saiz dan isi padunya berkurang. Kat dulu jawapan dia. C. Tengok jawapan. Okey, bagus Amar. Okey, siapa lagi? Ashraf Daniel. Ashraf Daniel. Ali ada Ali? Ada. Ashraf ada tadi. Ashraf Daniel ada tak ni? Ali ada Ali? Faris? Ada cikgu. Okey, Faris tengok soalan ni. Apakah yang akan berlaku kepada zarah pepejal sekiranya berlaku pemanasan terhadap pepejal? A. Zarah bergetar dengan lebih perlahan. B. Zarah bergetar dengan lebih laju. C. Tiada perubahan. Okey, pekat dulu jawapan dia. B. B. Okey, kita tengok jawapan Faris. Okey, bagus. Okey, soalan nombor 5. Apakah fungsi penggolek yang diletakkan di hujung jabatan keluli? Okey, tengok soalan dia, jawapan dia. A. Membolehkan jabatan mengembang pada hari panas. C. Membolehkan jabatan mengembang pada hari sejuk. C. Mengelakkan jabatan terkena banjir. Cikgu nak panggil Danya. Danya ada tak? Hakim? Ya cikgu. Okey, Hakim jawab soalan ni. Okey, baca dulu soalan, tengok dulu jawapan dia. Jawapan dia apa? A. Jawapan dia A. Okey, tengok jawapan Hakim. Okey, bagus. Okey. Seterusnya, apabila bola besi dipanaskan, bola besi tidak dapat melalui gelang itu. Terangkan mengapa. A. Pepejal membebaskan haba. B. Pepejal mengecut apabila dipanaskan. C. Pepejal mengembang apabila dipanaskan. Okey, cikgu nak panggil siapa nama ni? Amal Yazid.
Ahmad Yazid? Ahmad Yazid tak ada ke? Okey, apa jawapan dia? Okey, yang lain pun boleh jawab. Apa jawapan dia? Kenapa bola besi tak boleh lalu ke gelang tu? Sebab apa? C. Pepejal mengembang apabila dipanaskan. C. Okey, kita tengok jawapan. Okey, pepejal mengembang apabila dipanaskan. Okey, bagus. Okey, soalan seterusnya, berbola logam yang tidak dapat melalui gelang logam. Apakah apa yang perlu dilakukan supaya berbola logam boleh melalui gelang logam itu? A. Panaskan berbola logam. B. Rendam berbola logam dalam air sejuk. C. Panaskan berbola dalam gelang logam. Apa yang kita nak buat supaya B. berbola logam itu boleh masuk? B. 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 Rendam bola logam. Okey, pandai. Okey, seterusnya, bacaan termometer dalam rajah meningkat. Apakah inference yang sesuai? A. Merkuri dalam berbuli termometer mengembang apabila menerima haba. B. Merkuri dalam berbuli termometer mengecut apabila menerima haba. C. Air dalam bikar mengembang apabila dipanaskan. Okey, cuba kat A. dulu. Okey, kita tengok jawapan. Okey, bagus. Okay, bola pingpong yang kemek akan kembali ke bentuk asal apabila direndamkan dalam air sejuk. Kenyataan ini adalah betul ke? Salah. 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 Okey. Jalur diwi logam, ingat yang gambar tadi kan, penggera kebakaran, sering digunakan dalam peralatan yang bergantung pada A. Haba, B. Isi padu, C. Pengawal aturan suhu. Apa jawapan dia? Jawapan dia? Pengawal. Okey. Betul. Pengawal aturan suhu. Okey, terima kasih semua yang respon. Ada lagi video. Okey, tak ada record. Okey. Okey, sekarang ni faham tak? Faham. Faham. Okey, kalau tak faham, beritahu cikgu. Okey, yang lain tolong isi nama dengan kelas. Isi nama dengan kelas sebab cikgu nak ambil kehadiran kamu nanti. Okey. Sekarang ni kamu tulis refleksi hari ni. Okey, apa yang kamu belajar hari ni? Apa yang kamu belajar hari ni dan apa perasaan kamu? Tulis dekat chat. Apa yang kita belajar hari ni? Pengembangan dan pengecutan jirim ke? Tulis je apa-apa. Zarah bergetar dengan bila dipanaskan ke? Apa-apa saja yang kamu dapat hari ni. Cepat-cepat, kita nak habis dah ni. Okey, cikgu tanya ni lah seorang. Hakim ada Hakim? Ada ya. Okey, Hakim belajar apa hari ni? Zarah-zarah bergetar lebih cepat apabila menerima haba. Okey, bagus. Okey, Ahmad Mukri kata saya belajar tentang pengembangan dan pengecutan jirim dan perasaan saya gembira. Faris, pengembangan dan
Sultan Jirim.